Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ni kita nak masuk bab baru iaitu bab 9 bawah tema penerokaan bumi dan angkasa lepas. Okay, di dalam bab ni, tema penerokaan bumi dan angkasa lepas ni adalah kita fokus kepada secara universal lah, maksudnya apa yang berada di luar pada bumi lah. Okey, penerokaan bumi, penerokaan bumi termasuk apa yang ada dalam bumi, dan angkasa lepas iaitu benda yang berada di luar daripada atmosfera bumi. Okey, jadi di dalam bab ni, di dalam tema ni, hanya ada satu bab sajalah, iaitu bab 9 berkenaan dengan teknologi angkasa lepas. Apa yang manusia, apa yang saintis, apa yang jurutera buat untuk membina ataupun mencipta teknologi-teknologi supaya dapat digunakan untuk kita kaji what's outside from our Earth atmosphere. Apa yang ada di luar daripada kita punya atmosfera. So, kalau macam kita ni kan, apa yang kita nampak adalah terhad kepada setakat langit saja. Okay? Tidak nampak lagi apa yang berada di luar. Kita takkan tahulah apakah potensi yang ada jika kita tak kaji apa yang berada di dalam galaksi. Jadi pelbagai teknologi diciptalah untuk membolehkan kita tahu apa yang berada di luar sana dan apa yang kita boleh gunakan untuk kebaikan kita nanti. Macam tu Okey. Jadi kita mulakan dengan sekejap korang. Sekejap Okey, jadi kita tengok bab 9. Okey. Okey. Yang ada di skrin sekarang ni, ini adalah apa kita panggil? Setemik. Untuk melihat untuk mencerap data-data yang ada di luar bumi dan macam mana data-data tu digunakan dan macam mana dia ni data-data tu digunakan untuk menganggar ataupun membuat ramalan lah. Okay, contoh kalau awak perasan minggu lepas, hari Khamis kan, angkasawan dia menjangkakan hujan meteor akan berlaku lah di bumi, hujan meteor. Jadi hujan meteor ni korang sekejap. Okay, hujan meteor ni adalah keadaan di mana meteor ni tiba-tiba dia bukan tiba-tiba lah, dia bergerak. Okay. Meteor ni dia bergerak di antara bumi dan marikh. Jadi dan kita kena ingat bumi juga berputar pada paksi dia. Pada masa yang sama, bumi juga berputar mengelilingi matahari di dalam orbit yang berbentuk elips. Maksudnya kita punya orbit ni bukan bulat lah. Dia macam telur, macam condong sikit. Jadi kan ada ketikanya orbit kita ni, ada ketikanya dalam masa setahun bumi yang berputar ni akan berada hampir dengan meteor ni. Jadi semasa itulah kita akan nampak pergerakan meteor ni dan meteor ni dia bergerak dalam bilangan banyak lah.
Meteor ni dia bergerak sangat laju dan dia juga ada kawasan dia yang dia bergerak, iaitu di antara planet bumi dan Marikh. Jadi kan bila dia bergerak dan bila semasa dan ketika bumi ni berputar pada orbit dia, dan pada masa yang sama dia ada jarak yang dekat dengan pergerakan meteor ni, jadi kita akan nampak hujan meteor tu berlaku. Jadi macam mana saintis, angkasawan ataupun sesiapa yang bekerja dengan angkasa lepas ni, macam dia orang tahu benda ni akan terjadi. Dia orang mencerap daripada satelit. Jadi kan satelit ni adalah satu teknologi yang besar yang bagi banyak sangat manfaat kepada bumi. Dan salah satu data yang dicerap lah selain daripada keadaan meteor, asteroid semua ni, komet semua tu, cuaca. Okay, cuaca ataupun sebab tu kita kalau kita tengok TV kan, kita akan ada satu slot ramalan cuaca. Ramalan cuaca ni adalah dia adalah satu data yang dicerap daripada remote sensing ataupun dan juga satelit ni, dan kita meramalkan berdasarkan pasang surut air, kita meramalkan berdasarkan angin, pergerakan udara, pergerakan angin, pergerakan monsun, pergerakan semuanya. So data-data ni diambil dari mana? Diambil daripada dicerap daripada satelit. Jadi satelit ni is a very huge, is a very big teknologi satu teknologi yang sangat besar, sangat canggih yang dan memang tak boleh dinafikan lah. Itu adalah fungsi satelit. Satu lagi, kita tengok live pertandingan EPL kan, English Premier League. Kita tengok Sukan Olimpik di Jepun. Come on lah, takkan kita nak pasang kabel daripada Malaysia, duduk bawah laut, merentas sampai ke Jepun tu baru kita boleh dapat siaran TV. Tak. Kita dapat tengok live macam mana Azizul Awang Hasmi kan, macam mana dia kayu basikal, boleh dapat nombor 2 kan, secara langsung. Macam mana kita boleh lihat? Daripada satelit jugalah. Jadi satelit ni adalah satu teknologi angkasa lepas yang sangat-sangat memberi manfaat lah. Contoh lain adalah, contoh yang paling besar sekali yang paling boleh nampak adalah tentang ramalan cuaca. Kemudian fenomena-fenomena yang berlaku lah, sama ada di bumi ataupun di angkasa lepas. Dan juga kita boleh dapatkan maklumat lah. Kita boleh berkongsi maklumat dari negara-negara lain dengan bantuan daripada satelit. Okey, jadi soalannya, kalau awak tengok di muka teks tu, soalannya, apakah kaedah untuk menghantar kenderaan pelancar guna semula ke orbit Stesen Angkasa Antarabangsa ISS? Macam mana kita guna? Apa cara yang kita guna untuk kita hantar kenderaan pelancar ni yang menghantarlah. Okey. Dan adakah pindah secara terus atau melalui orbit pindah Hoffman? Okey, ini adalah satu sains lah, aplikasi. Awak boleh type dalam Google Hoffman lah, boleh jumpalah. Okey. Kemudian dah, itu adalah pengenalan dia lah. Baik, sekarang kita masuk bab 9 iaitu berkenaan dengan teknologi angkasa lepas. Okey, apakah jenis orbit bagi satelit Malaysia? Hari ni kita akan belajar berkenaan satelit. Kemudian awak juga sepatutnya tahu jugalah bentuk-bentuk orbit. Ada sudah tadi cikgu perkenalkan. Dan actually semua ni awak dah belajar pun semasa di tingkatan 2 cuma di tingkatan 5 ni kita lebih mendalam lah. Okey, dan soalannya takkan sama lah macam soalan di tingkatan 2. Kemudian kalau sempat kita akan pergi ke pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit. Dan kita akan lihatlah apakah kaedah yang digunakan untuk menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Okey. Itu yang kita akan belajarlah untuk hari ini. Okey. Kita tengok dulu soalannya, apakah jenis orbit bagi satelit Malaysia? Okey. Jenis orbit. Orbit ni ada sama ada dia berbentuk bulat ataupun dia berbentuk elips lah, macam yang cikgu tadi kan, macam bentuk telur tu. Okey, ini adalah kita punya angkasawan Malaysia yang pertama, iaitu Dato' Dr. Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syekh Mustafa. Okey, dan dia ni telah pun membuat kajian sains di Stesen Angkasa Antarabangsa. Dia ada bawa
sampel apa untuk diuji di sana lah. Okey, cikgu tak ingat apa dia. Dan apakah jenis orbit yang terakhir diambil oleh kenderaan pelancar yang membawa angkasawan, bahan bekalan dan peralatan satelit sampai ke ISS. Okey lah. Jadi kita, okey, ini juga adalah salah satu satelit lah. Yang awak nampak di atas ni, ini adalah solar panel lah. Solar panel ni dia akan menggunakan cahaya matahari kepada tenaga elektrik lah. Jadi tenaga elektrik ni akan dibekalkan kepada peralat, kepada mesin yang digunakan sini. Sebab dulu tertanya-tanya macam mana mesin di sana tu, macam mana satelit tu mendapat cahaya matahari. Macam mana satelit tu mendapat bekalan tenaga elektrik. Okay, actually they use the solar panel. Dia gunakan panel solar ataupun panel solar cell ni dan diletakkan, tengok banyak kan solar cell ni untuk menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Nah, ini kita solar panel ni bukan perkara baru lah. Kita pun dah banyak guna kan. So kalau di bumi pun kita dah dapat sebegitu banyak cahaya matahari di luar sana. Gila Okey, jadi marilah kita mengkaji satelit dan GPS, Global Positioning System. Okey. Okey, Malaysia adalah antara negara pertama Asia yang melambangkan projek demonstrasi 5G. Okey, 5G. Okey, sekarang handphone hari tu cikgu ada dapat mesej lah daripada Celcom. Sebab cikgu guna Celcom. Jadi dia dah dapat mesej, cikgu dah dapat mesej daripada Celcom mengatakan Celcom sedikit demi sedikit telah pun mula menghentikan perkhidmatan yang tidak lagi menggunakan 4G. Maksudnya yang 3G, 2G, 1G memang dah, 1G memang dah ada lah. Okay, 3G pun dia dah perlahan-lahan dah berhentikan perkhidmatan tu. Dan dia nasihatkan pengguna Celcom supaya menukar handphone. Maksudnya menukar handphone yang boleh detect pada 4G dan 5G. Okey, pada 4G dan 5G lah. Jadi sekarang ni memang susah dah kita nak jumpa, dan cikgu rasa memang dah tak ada lah. Cikgu rasa dah memang tak ada dah. Mana-mana syarikat telefon pun mengeluarkan produk yang menggunakan 3G. Sekarang macam memang dah semua 4G lah macam semua 4G lah. Jadi apa 5G ni? Okay, 5G ni awak tengok tak iklan iklan raya yang nenek dia suruh cucu dia beli bahan untuk buat rendang pengantin tu. Okay, last sekali kan ada kan nenek dia bersembang dengan cucu dia yang duduk di luar negara, nampak image secara di depan lah. Nenek dekat Malaysia, cucu di luar negara, tapi bila guna 5G ni kita nampak seolah-olah nenek tu ada di depan kita. Tapi kita tak boleh sentuh lah. Okay, itu adalah salah satu lah yang digambarkan dengan teknologi 5G ni. Okay. So lepas ni kalau katakan cikgu nak buat kelas, seolah cikgu ada depan korang lah. Padahal cikgu ni menggunakan handphone. Seolah-olah di depan. Okay. Jadi teknologi jaringan 5G ni dia adalah melibatkan rangkaian satelit global lah. Okay, global secara nyata. Okay. Kemudian kita boleh pindahkan maklumat negara ke negara lain. Okay, dan kita boleh gunakan dan kita data yang kita send tu akan dipanggil lah. Okay. Kemudian Syabah. Okay, kemudian okay, rangkaian 5G boleh beralih ke tahap kuasa lebih rendah iaitu ke 4G bila tidak digunakan. Dan dia akan beralih ke tahap kuasa lebih tinggi untuk perkara yang melibatkan penstreaman video high definition lah. Maksudnya kalau kita nak tengok Angah pergi mandi dengan Uda, dia akan pergi ke higher power lah untuk HD punya video. Okay, kemudian bolehlah jawab soalan ni nak namakan satelit kerajaan Malaysia yang boleh digunakan dalam demonstrasi 5G dalam rantau ini. Okey, 5G belum lagi digunakan secara meluas baru nak digunakan dan baru dalam ujian lah maksudnya. Tapi kebanyakan handphone memang dah
dah sediakan dah menawarkan perkhidmatan 5G ni. Maksudnya handphone tu dah standby untuk terima hantaran menggunakan 5G. Okay, ini adalah kata kunci. Okey, kita tengok satelit. Okay, satelit adalah objek yang mengorbit planet atau bintang. Sebagai contoh, bulan merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Jadi kalau orang tanya awak, satelit ni ada berapa jenis? Bolehlah jawab ada satelit semula jadi iaitu bulan. Okey, satelit tak semula jadi yang kita buat lah. Okey. Jadi selain satelit semula jadi, terdapat banyak satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Jadi ini baru di bumi kita hanya ada satu bulan. Jadi bulan tu adalah satelit semula jadi. Untuk planet lain, cikgu tak ingat dah planet mana, dia ada 7 bulan. Maksudnya dia ada 7 lah satelit semula jadi dia. Kenapa panggil tu satelit? Kenapa bulan ni kita panggil satelit? Sebab dia adalah objek yang mengorbit planet atau bintang. Kita pusing matahari. Bulan pusing kita. Faham Kita pusing matahari. Bulan pusing kita. Bumi pusing matahari. Bulan pusing bumi. Pada masa yang sama, bumi juga pusing matahari. Bila bumi pusing matahari, maka secara tak langsung bulan pun terpaksalah pusing juga matahari sebab dia kan pusing kita. Okey. Tengok ada jenis-jenis orbit satelit. Orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan pada 5 jenis mengikut ketinggian mengikut sejauh mana orbit tu boleh pergi. Okey, mengikut ketinggian orbit iaitu altitude. Okey, yang pertama orbit tinggi bumi. Orbit tinggi bumi adalah orbit yang orbit tinggi bumi, High Earth Orbit, HEO. Ketinggian orbit adalah sama atau lebih daripada 35,780 km. Maksudnya dia ni boleh pergi maksimum 35,780 km. Maaf jauh ni. Macam Malaysia nak pergi mana? Tak tahulah Malaysia gini. Malaysia ke Jepun kot. Entah, tak tahulah Jauh Kemudian ada orbit rendah bumi. Okey. Ketinggian orbit 180 hingga 2,000 km saja. Kemudian ada orbit geosegerak, geosynchronous orbit atau GSO. Ketinggian orbit ialah 35,780 km dan sata orbit yang mempunyai sudut kecenderungan terhadap sata khatulistiwa. Awak tengok dia punya laluan dia. Awak tengok orbit dia. Miring sikit condong condong. Condong ke mana? Condong terhadap sata khatulistiwa. Okey, kemudian ada orbit sederhana bumi, Medium Earth Orbit, MEO. Ketinggian adalah antara 2,000 hingga 35,780 km. Maksudnya dia ni berada di antara orbit rendah dan orbit tinggi lah. And the last one is orbit geopegun iaitu geostationary orbit, GEO. Ketinggian orbit adalah 35,780 km dan sata orbit pada sata khatulistiwa. Okey, ada sedikit perbezaan antara GEO dengan HEO cikgu salah tadi sorry. GSO. Sini gambar GSO, silap. Okey, ada sedikit perbezaan antara GEO dengan GSO. Okey, GEO ni dia mengikut ataupun dia selari dengan sata orbit pada sata khatulistiwa. Maksudnya dia seolah-olah mengelilingi tengah-tengah bumi lah. Kalau GSO ni dia sedikit condong. Dia sengit sikit dia sengit sikit, nampak yang garis-garis putus ni. Kalau GEO ni dia seolah-olah tali pinggang bumi lah. Dia mengorbit di tengah-tengah bumi. Okey, kalau GSO ni dia sengit sikit. Okey. Kalau MEO ni medium ni tengah-tengah lah antara LEO, antara low dengan high.
High ni memang paling tinggi lah. Okey, itulah orbitnya. Jadi kita ada 5 jenis orbit satelit buatan manusia. Okey, kemudian kita tengok bentuk orbit. Jadi ada 2 bentuk orbit iaitu bulatan sempurna dan elips. Jadi elips ni adalah bentuk orbit bumi mengelilingi matahari. Okey. Orbit GEO, okey, GEO yang tengah-tengah khatulistiwa tu adalah berbentuk bulatan sempurna, manakala orbit MEO medium tengah-tengah dan HEO high tinggi. Contoh orbit yang berbentuk elips maksudnya dia bukan bulat betul lah, dia macam bentuk telur. Telur. Macam ni lah bujur, oval oval macam bentuk bujur ni. Dan orbit LEO dan GSO low yang rendah dan GSO yang GSO yang mana tadi? Penting. GSO yang tinggi sekali, yang merah sikit tu berbentuk bulatan sempurna atau elips. Maksudnya boleh jadi sempurna, boleh jadi elips lah. Okey. Jadi nak perkenalkan perkataan baru pula iaitu apogee dan perigee. Apogee dan perigee. Okey, apogee dan perigee satu satelit dalam orbit elips. Okey. Ini adalah bumi. Okey, ini adalah bumi. Terdapat 2 kedudukan yang tertentu dalam orbit iaitu apogee dan perigee. Nampak jarak dia? Nampak tak jarak perigee dari bumi, dari tengah-tengah bumi dan jarak apogee daripada bumi, tengah-tengah bumi. Okey, apogee bagi satu satelit dalam orbit elips, dalam satu orbit elips bukan orbit bulat sempurna Walaupun bulatan sempurna, dia sama je lah jarak. Okey. Tapi untuk orbit elips, untuk orbit yang bujur ni, okey. Apogee adalah keadaan di mana kedudukan satelit adalah berada paling jauh dari planet atau bintang. Dan kalau perigee ni adalah pula satu kedudukan satelit berada paling dekat dengan bumi lah, paling dekat dengan planet atau bintang yang dia pusing tu. Jadi bagaimanakah perigee bagi satu satelit dalam orbit elips? Kalau apogee ni jarak paling jauh, okay, kedudukan satelit paling jauh dari planet. Perigee ni pula adalah kedudukan satelit paling dekat. Jadi itulah 2 perbezaan antara perigee dengan apogee. Apogee jarak kedudukan paling jauh, perigee kedudukan paling dekat. Okey. Jadi kemudian hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Okey, jenis-jenis orbit satelit, ketinggian orbit, okey ni tengok Raja 9.4. Okey, ni adalah HEO yang paling tinggi tadi tu pada kelajuan yang berada jarak jauh. Kemudian dia punya orbit dia condong sengit, berbentuk elips. Okey. Laju adalah 11,000 km per jam. Maksudnya dalam masa 1 jam dia boleh bergerak sejauh 11,100 km. Okey. Kalau MEO yang tengah-tengah yang rendah sikit, dia ni bergerak 13,000 dalam masa 1 jam dia boleh bergerak selaju 13,900 km per jam. Dan kalau LEO, satelit yang berada rendah sekali, yang berada rendah tu, dialah yang paling laju iaitu pada kelajuan 27,500 km sejam. Okay. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah laju satelit untuk satelit kekal dalam orbit dia. Semakin jauh, semakin perlahan. Okey, kenapa? Hal ini dikatakan demikian kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. Okey, cerita dia macam ni. Bumi, kita ada teras bumi. Teras bumi kita ni ada daya tarikan lah, ada magnet, ada teras magnet lah. Udah. Okey, kemudian kita ni berada di kedudukan kita ni adalah kerana adanya daya tarikan graviti. Okay, jadi kan
bila satelit-satelit ni dilepaskan, dilancarkan ke ruang udara, mereka ni masih ada daya tarikan dengan teras bumi ni. Masih ada tarikan dia. Dan siapa yang paling dekat, dialah yang paling kuat, dialah yang ada daya tarikan yang paling kuat. Jadi dia ni boleh mengekalkan kedudukan dia dalam orbit walaupun dia bergerak laju. Okay, daya tarikan graviti tu menyebabkan dia ni boleh berada dalam orbit dia tanpa masalah, dan secara tak langsung bila dia ni ada daya tarikan dengan bumi, maka dia boleh bergerak laju lah. Okay, compact bila kita bandingkan dengan HEO satelit yang berada pada jarak yang jauh. Okay, dia ni jauh, jadi daya tarikan dia dengan pusat bumi ni, dengan teras bumi ni semakin berkurang. Jadi untuk dia mengekalkan dia ni di dalam satelit dia tak boleh, dia jadi tak laju sangat lah. So sebab daya tu dah jauh kan, dia dah jauh. Jadi dia berada kekal dalam orbit dia ni pada kelajuan yang lebih rendah berbanding dengan satelit yang berada pada jarak lebih dekat. Tapi tak laju pun 9,100 km sejam lah. Tidak terjangkau lah oleh kita punya otak. Laju lah. Jadi, apa yang akan berlaku kepada sesebuah satelit yang sedang bergerak dalam orbit tetap jika lajunya berkurangan terlalu rendah? Okay, apa jadi kalau terlalu rendah? Awak sepatutnya berpusing pada kelajuan, contoh sepatutnya awak ni kena pusing awak sepatutnya kena pusing dalam masa 5 minit. Tetapi tiba-tiba awak tak dapat pusing, malahan awak pada baru 3 minit awak dah stop, dah berhenti. Maka awak akan jatuh ke bawah. Sebab slow sangat. Okey, macam mana pula kalau terlalu laju? Awak bergerak terlalu laju. Sekejap. Kalau awak bergerak terlalu laju pula, awak mungkin akan terkeluar daripada orbit tu. Sekejap . Okey, kalau terlalu tinggi, kalau awak bergerak terlalu laju, okey, awak akan ada kemungkinan terkeluar orbit lah. Okey, kalau terlalu perlahan, awak tak terikat kepada tarikan graviti bumi tu. So awak dah tak ada daya tarikan, so akan ada kemungkinan dia akan terjatuh. Kalau dia terjatuh ke dalam laut, okeylah, ataupun satelit ni selalunya kalau dia nak hancur pun dia akan hancur dan dia akan berterabur di ruang angkasa lah. Okey, mungkinlah akan jumpa serpihan dia di mana-mana lah kalau dia berlanggar, katakan ada asteroid langgar dia ke apa. Tapi saya tahu cikgu lah memang bukan tak jadi. Kemungkinan untuk berlanggar dengan asteroid atau meteoroid tu ada. Dan kalau dia ni berlaku, kalau katakan satelit kita ni terbakar, dia akan hancur, dia akan bergerak dia akan berada di ruang angkasa lepas lah. Kalau dia jatuh ke bumi, akan jumpalah serpihannya. Kalau dia jatuh ke laut lah. Okey. Kemudian kalau laju terlalu tinggi, macam cikgu cakap tadi, bila dia bergerak terlalu laju, terlalu tinggi laju dia akan terbabas. Dia akan terkeluar daripada orbit. Okey, jadi sebenarnya ada satu eksperimen lah untuk menguji bukan eksperimen. Awak kena cari maklumat hubungan antara ketinggian orbit dengan laju satelit ni. Tapi mau cari sendiri dah Okey Okey, dan last sekali hari ni taklah, cikgu rasa cikgu berhenti di sini sebab you all ada kelas perniagaan sekejap lagi kan.
So cikgu berhenti di sini. Okey, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Cikgu akan stop recording ya. Okey.